Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu jajaran baru ataupun disebut kemah besar yang mana kita tengok ramai yang panas punggung sekarang nih. Bila sebut saja isu ini maka orang-orang politik yang mana yang ada dalam kerajaan hari ini pun berasa tergugat dengan sebutan isu jajaran baru jika terbentuk. Sama ada dia terlaksana atau tidak, tetapi kita lihat bahwa jajaran baru kalau terbentuk ini banyak yang membuatkan parti yang di sebelah sana tu merasa mereka tergugat dan apabila kuasa yang mereka dapat hari ini dapat semula kepada parti pembangkang yang ada hari ini, maka mereka tahu bahawa berkuburlah parti mereka untuk selamanya mungkin mengambil waktu yang agak panjang dan perlu menukar kepimpinan parti mereka di waktu akan datang untuk menerajui parti mereka supaya pulih semula. Ini yang berlaku dan ini ketakutan adalah daripada para pemimpin mereka dan para walaon yang cari makan dalam politik mereka sebenarnya. Dan kita lihat jika jajaran baru ini berlaku, apa yang berlaku juga pimpinan veteran daripada UMNO pun saya tengok di media sosial ada yang membuat kritikan tentang isu ini. Kerana apa? Jajaran baru ini yang mereka takutkan sebenarnya adalah mereka yang kawasan untuk mereka bertanding ini adalah contohnya 80% Melayu ataupun 70% Melayu. Jadi mereka takut dengan jajaran baru ini kerana ideologi yang mereka tanamkan ke kawasan mereka selama ini adalah jual DAP dan jual isu Melayu. Ini yang berlaku sebenarnya. Kalau jajaran baru ini terbentuk sebenarnya lebih menguntungkan kepada parti yang bergabung dalam jajaran baru ini sebenarnya kerana pengundi yang di kawasan Melayu dan yang dikuasai oleh Melayu contohnya 70% atau 80% ataupun 6% nih mereka boleh mendapat lagi sokongan daripada kaum lain terutamanya Cina atau India. Tetapi bagi mereka yang selama ini menjual isu kaum dan isu agama, mereka takut di sini karena jajaran baru ini kalau terbentuk dia seolah-olah tidak menguntungkan mereka. Ini sebenarnya kalau kita lihat kenapa sebut saja jajaran baru ini, kita lihat ada yang membantah, ada yang tidak. Bagi mereka yang merasa kepentingan itu untuk riwayat parti politik ataupun riwayat politik dia sebagai ahli politik, itu tidak penting. Tetapi yang penting adalah untuk rakyat dan untuk mengambil alih daripada kerajaan yang ada hari ini. Kalau kepentingan ini mereka kepentingan pribadi mereka buang, bermakna di sini ada satu kebaikan. Tetapi kalau mereka mementingkan sebagai politik pribadi, maka mereka tidak bersetuju dengan satu jajaran baru. Daripada isu yang kita nak rungkai, banyak juga yang mempertanyakan saya, yang mengatakan bahawa contohnya dalam gabungan baru, contohnya kalau UMNO ada yang masih terjebak dengan isu mahkamah ataupun yang mana kita tahu isu rasuah ataupun banyak hal lain lah. Tetapi untuk politik, untuk jajaran baru yang terbentuk seandainya terjadi, ini kita ketepikan isu ini yang mana yang seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri perkatakan bahawa yang mempunyai masalah mereka punya hal, tetapi kita tidak boleh melibatkan mereka ini ke dalam politik yang mana yang terbentuk, karena politik jajaran baru yang nak dibentuk itu bukan atas kesalahan orang. Jajaran baru ini yang terbentuk adalah untuk bagaimana jajaran ini mengambil alih daripada kerajaan yang ada hari ini yang dirasai tidak sesuai dan dikatakan sebagai kerajaan gagal. Ini yang paling penting. Jajaran baru ini kalau dia terjadi adalah untuk menyelamatkan masalah yang ada supaya negara ini kembali pulih. Ini sebenarnya. Tetapi kalau kita nak menceritakan isu yang halus ataupun yang kecil masuk ke dalam jajaran baru itu, maka ceritanya jadi panjang. Jadi untuk generalnya jajaran baru ini adalah baik sebenarnya untuk rakyat.
tetapi ditakuti oleh parti-parti yang seperti Bersatu dan PAS, karena PAS sudah tahu bahwa yang mereka kritik hari ini, yang mereka hentam hari ini, DAP dan DAP dan PKA ini dah pasti tidak mau dengan PAS. Dan pada pandangan saya juga, parti PAS ini tidak payah nak bergabung pun tak apa, bukan ada faedah pun. Selama ni yang kita lihat, selama mereka duduk dalam kerajaan hari ini pun mereka tidak berjaya untuk jadi pimpinan pusat. Begitu juga adalah mereka memimpin negeri. Ini pada pandangan saya. Jadi kalau kita nak cari menteri yang seperti ini ataupun orang yang boleh menjadi pemimpin, lebih ramai daripada mereka ini. Cuma mereka ini telah menang daripada mandat rakyat dan mereka menang pilihan raya. Rakyat harus lihat menukar kepada pemimpin yang baru. Karena hari ini mereka masih layak dipanggil sebagai pemimpin ataupun YB, karena mandat yang 5 tahun daripada PRU ke-14 tu mereka masih pegang. Tapi selepas itu bertanding lagi mereka, nanti rakyat dah boleh tendang lah. Ini pandangan saya. Karena apapun fungsi mereka dalam kerajaan tidak ada. Begitu juga dengan geng-geng pengkhianatan yang ada. Jadi ini adalah satu yang baik sebenarnya jajaran baru ini. Jadi mereka takut jajaran baru ini karena apabila jatuhnya kerajaan yang ada hari ini, maka ataupun kalau jajaran baru ini selepas ataupun sebelum PRU ke-15-nya ataupun selepas PRU ke-15 ini berlaku, maka jajaran baru ini pasti akan memerintah kerajaan yang ada hari ini. Itu bukan keyakinan saya. Ini adalah kita boleh lihat di media sosial ataupun keluar saja di jalan-jalan pun kita boleh tahu rakyat tidak mau kerajaan yang ada hari ini. Jadi ini adalah satu yang pada saya, jika mereka jatuh ataupun kerajaan ini tumbang ataupun mereka kalah di PRU ke-15, maka orang yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini, terutamanya Bersatu dan PAS, saya rasa untuk dia nak mengambil alih kerajaan lagi mungkin mengambil masa 20 ke 30 tahun, ataupun untuk mereka duduk dalam kerajaan adalah mengambil masa 20 ke 30 tahun, kecuali mereka diterima masuk untuk bergabung. Tetapi harapan saya sebagai rakyat, saya tidak nak gabungan daripada pihak PH. Kalau nak bergabung dengan UMNO silakan, tetapi kalau nak PH nak bergabung dengan PAS tidak perlu, karena parti ini pada saya, kalau kita lihat, saya ada membaca harakah tadi, dan saya rasa banyak yang anak muda mereka ataupun pemimpin mereka, cara mereka untuk menterjemahkan politik itu banyak yang pada saya berunsur yang agak fitnah ataupun menyerang pimpinan parti ataupun pemimpin parti. Kalau kita lihat, saya membaca di harakah tadi, ini saya baca tadi ya, pimpinan dia ini cuma setiausaha politik saja, Pesuruh Jaya PAS Perak, yaitu dia berkata seperti ini. Dia mengatakan bahawa di saat dua pemimpin Parti Melayu ini menyusun langkah sebagai Perdana Menteri, DAP bijak menjatuh kuasa mengukuh pengaruh dengan menguasai Menteri Kewangan dan segala harta negara disalurkan untuk mengukuhkan pengaruh kemewahan. Ini adalah satu yang pada saya, kalau kita membaca, saya membaca semua media so termasuk harakah, termasuk yang saya tidak suka, saya akan baca kerana ini ilmu. Tetapi saya tahu bahawa kamu mengatakan ini seolah-olah Menteri Kewangan Lim Guan Eng itu duduk di Menteri Kewangan seolah-olah yang melantik diri dia adalah diri dia sendiri. Kena ingatlah, dia sebenarnya tidak pandai bermain politik ataupun ini satu fitnah pada saya. Inilah sifat-sifat yang saya tidak suka. Jadi kalau kamu baru nak menjadi orang politik dan kamu menyusun kata-kata yang seperti ini seolah-olah pada saya cuba memfitnah DAP dan YB Lim Guan Eng, karena kamu kata menyalur dengan menguasai Menteri Kewangan segala harta negara disalurkan untuk mengukuhkan pengaruh dan kemewahan mereka. Ini adalah satu yang salah. Kamu berkata seperti ini tiada fakta. Kalau betul
kamu boleh report kepada SPRM, dan juga kamu juga boleh buat saman fitnah, buat saman isu ini. Kalau betul, tidak ada masalah. Tapi ini pada saya satu fitnah. Lebih baik Perak nih berhati-hatilah dengan dia punya style usaha politik nih. Jangan mengeluarkan kenyataan seperti ini. Ini pada saya sangat jengkel, dan sebagai anak muda dia berkata seperti ini pada saya belum layak dia nak memfitnah seperti ini. Patutnya kamu duduk dalam pimpinan muda, orang nak berpolitik ni, kamu mengeluarkan satu idealisme yang baik. Sebab inilah yang masalah ada di pimpinan PAS yang ada hari ini yang saya suka kritik. Kerana bila kamu mulakan isu seperti ini, maka ini akan pergi kepada rakyat. Rakyat itu termasuklah walaon kamu yang tidak paham-paham ni. Jadi inilah masalahnya. Dan panjang dia punya ini, nanti kawan-kawan boleh baca apa kenyataan dia. Tetapi saya tahu penyokong PHS tidak suka membaca harakah. Jadi tak apalah, abaikan. Okey, begitulah ceritanya. Kenapa apabila sebut saja jajaran baru, maka ramailah yang buntut dia jadi panas. Kerana tidak menguntungkan diri mereka sendiri, dan mereka tahu bila berkubu saja keadaan kerajaan yang ada hari ini, maka tamatlah riwayat politik mereka, dan mungkin parti mereka akan jadi pembangkang mungkin begitu lama. Dan sekian, terima kasih. Itu pencerahan saya.